Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan kehidupan ini untuk sama-sama kita meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan rahmat serta ganjaran yang terbaik di sisi Allah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita sambung tajuk yang lalu, iaitu jenis talak. Pada sesi yang lepas kita telah membincangkan jenis-jenis talak yang terbahagi kepada 3 keadaan. Secara ringkasnya, yang pertama, keadaan dia yang pertama jelas ataupun tidak jelas, iaitu lafaz soreh, lafaz kinayah. Yang kedua, lafaz dalam keadaan isteri sama ada masih suci ataupun haid. Macam mana isteri itu dalam keadaan suci ataupun haid, dan isteri yang masih kecil atau dewasa. Yang ketiga, keadaan dia talak yang berganti dengan harta atau tanpa berganti. Itu yang ada cerai khulu', cerai ta'liq. Secara ringkasnya, lafaz soreh, lafaz jelas itu dalam bahasa talak ini ataupun dalam bahasa Arab ini soreh. Talak yang soreh ni talak yang tak memerlukan niat. Talak yang tidak memerlukan niat. Dia jelas, tak ada maksud lain. Contohnya, aku talakkan kau. Saya perlukan niat, tak ada. Saya perlukan saksi, tak perlu saksi dah. Kinayah, sindiran ataupun kiasan. Dia nak sebut talak tapi tak sebut perkataan talak ataupun cerai. Contohnya dia cakap, kalau kat sini dibincangkan, kau tiada apa-apa lagi denganku. Itu perlukan talak. Lepas tu isteri tertanya, apa maksud abang? Contohlah, baiklah, kita sahkan di mahkamah. Engkau berasing daripadaku, duduk tempat lain. Duduk bilik ke, duduk rumah lain ke, ataupun keluar daripada bilik ni.
Tak nak tengok muka kau, contoh. Ataupun engkau terputus hubungan denganku. Isteri pun terpinga-pinga, apa masuk laki aku ni kan. Kembalilah kepada keluargamu. Ini ada ayat ni. Kalau abang dah tak suka saya, hantarlah ke rumah mak bapak saya kan. Pergilah ke mana engkau mahu. Suka tingkau lah. Kau nak pergi mana kau punya pasal. Itu isterinya pun tertanya-tanya juga. Pergi jauh daripadaku, berasinglah daripadaku, aku biarkan engkau dengan caramu. Engkau haram bagiku. Ini lagi dahsyat lah. Elok-elok Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan, setelah menjadi suami isteri, dia pula mengharamkan. Itu yang tak boleh tu. Jadi lafaz-lafaz contoh begini tuan-tuan perlu kepada niat. Sebab situasi macam ni tuan-tuan kan, isteri dia bukan tuan punya talak. Isteri ni dia menerima lafaz daripada tuan punya talak tu, iaitu suami. Hanya suami sahajalah yang tahu keadaan dia semasa lafaz itu, sama ada dia berniat ataupun tidak berniat. Sebab itu kalau bagi keterangan di mahkamah tuan-tuan, kena bagi keterangan bersumpah, betul-betul kena pastikan aku ni dah bersumpah dengan nama Allah, dah mengucap 2 kalimah syahadah, nak bagi keterangan bersumpah ni. Sebab hakim ataupun mahkamah akan membuat keputusan apa yang zahir kita bagikan kepada pihak mahkamah untuk menentukan jatuh talak ataupun tidak jatuh talak. Sebab itu kalau terdetik sedikit pun niat kepada talak itu kena akui. Jangan tiba-tiba pandai-pandai lafaz depan isteri tetapi menafikan depan mahkamah. Sebab menafikan depan mahkamah itulah dia akan bersumpah sekali lagi, sumpah syar'i. Sumpah nak menafikan dakwaan dia ada melafazkan talak, ataupun dakwaan niat melafazkan talak. Sebab itu sumpah-sumpah syar'i tuan-tuan, kat mana-mana sekalipun sumpah syar'i ni hanya di mahkamah syariah. Bukan dalam masjid, bukan dalam surau, bukan dekat bawah pokok ke, hanya di mahkamah syariah. Sebab itu mahkamah syariah ni tuan-tuan perlu diperkasakan, perlu naik tingkatkan supaya masyarakat faham sumpah istizhar tu apa, sumpah syar'i tu apa. Ini kalau main sumpah di sana di sini, itu yang jadi isu tu. Apa-apa je lah. Apa-apa sumpah yang nak menafikan sesuatu dakwaan, sesuatu tomahan, apa secara sekalipun, kita nak menegakkan seseorang itu kalau dia tidak bersalah, awak sanggup bersumpah yang awak tiada niat lafaz talak tersebut, hendaklah kamu bersumpah. Tadi dah bersumpah bagi keterangan. Ini bersumpah sebelum mahkamah buat keputusan untuk menafikan apa yang, contohlah si isteri tu mendakwa si suami tu ada melafazkan talak ataupun niat talak, tetapi suami tu menafikan. Dan semua lafaz ini dianggap lafaz kiasan yang menunjukkan talak kerana membawa maksud talak dan makna lain. Hukum dia, hukum lafaz talak yang nyata menyebabkan perceraian dengan lafaz yang nyata, yakni sorih itu menyebabkan jatuh talak sama ada berniat ataupun tidak. Aku ceraikan kau, aku talakkan kau. Apa maknanya tuan-tuan? Lainlah kalau guna peribahasa, bersatu kita tegur, bercerai kita roboh, itu lain pula kan. Itu dah masuk peribahasa kan. Tapi kalau betul-betul cakap depan isteri ataupun cakap depan
melalui telefon. Saya ada satu kes tuan-tuan, dia lafaz sendiri, dia macam ada gaduh suami isteri tu kan. Si suami ni lah, dia terlafaz masa bawa kenderaan. Tu pun satu hal juga. Dia mungkin dia macam nak mengingat balik, apa salah aku. Lepas tu dia lafaz. Dia macam buat kronologi ketika tu tuan-tuan. Dia terfikirkan apa mula-mula dia bergaduh dengan si isteri tu. Banyaklah benda ni berlaku kan. Tengah-tengah bawa kenderaan, dia mungkin tension ke, mungkin tertekan ke, dia keluar sebentar. Dia cakap, apa bini aku ni sebenarnya. Lala dia melafazkan talak. Dia melafazkan talak tu. Lepas tu hakim tanya, kamu lafaz kat mana? Saya lafaz atas motor, saya lafaz atas masa bawa kenderaan, masa bawa lori. Macam-macam tuan-tuan ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah itu tuan-tuan, perkara yang paling penting tuan-tuan, kena ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira. Insya-Allah kita akan tenang. Manakala lafaz talak kiasan walaupun selalu digunakan untuk maksud talak seperti engkau haram ke atasku, tidak menyebabkan jatuh talak melainkan apabila suami bermaksud menceraikannya. Sebab itu kiasan ni dia banyak persoalan, banyak pertanyaan. Kalaulah orang telefon, saya yang angkat kan, malam tadi saya ada cakap dengan isteri saya, untuk kebaikan bersama lebih baik kita berpisah. Ayat pertama tu dah cantik dah, hujung sekali berpisah. Sudah. Saya ni tak boleh nak menyatakan confirm dah jatuh talak ke tidak. Itu saya punya peringkat saya lah. Yang boleh mengesahkan saja tuan-tuan, hakim syar'i yang diberi watikah oleh Sultan Selangor. Tak boleh nak kata awak dah bercerai, kamu berdua ni dah bercerai, apa nak jadi dengan kamu ni? Sekali cek-cek kat mahkamah tak bercerai lagi. Betul tuan-tuan, banyak benda berlaku. Sebab itu yang perlu disahkan lafaz talak ni tuan-tuan hanyalah di mahkamah syariah saja. Tak boleh Pak Imam pun tak boleh. Pak Imam tu saya lah. Kalau orang tanya saya tu tuan-tuan, memang tak confirm lagi. Jangan risau. Sahkan dulu di mahkamah melalui pendaftaran kes pengesahan perceraian. Tuntutan pengesahan perceraian. Orang ingat pengesahan perceraian ni nak mengesahkan dah cerai ke? Tak, nak mengesahkan lafaz cerai itu ataupun lafaz talak itu jatuh ke tak jatuh. Tapi tuan-tuan, contohlah ada mana-mana pasangan kan. Ini kalau saya terlintas ni saya jawab teruslah. Kalau mana-mana ada pasangan, saya nak rujuk macam mana ustaz? Contohlah kan. Katalah dia dah daftar kes pengesahan perceraian tu. Biasanya dia akan lampirkan 3 salinan dan dia akan dapat 1 salinan, isteri 1 salinan, suami 1 salinan dan 1 risit pembayaran. Kita akan nasihatkan kalau pihak-pihak ni nak rujuk semula, dah berbincang dan dah berbaik, sama-sama pergi pejabat agama, bawa sesalinan dokumen pendaftaran masing-masing ni dengan risit pembayaran semasa pendaftaran itu, pergi kat pejabat agama, minta borang rujuk. Ada 1 borang rujuk tu, di sementara lah rujuk sementara tu. Rujuk dulu. Kita tak tahu kes jatuh ke tidak, jatuh talak ke tidak, tetapi rujuk dulu, takut-takut kalau jatuh kan. Jangan tunggu selesai mahkamah baru nak rujuk. Jangan cari pasal juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni PKP ni tarikh, kadang-kadang yalah, kita nak cari tarikh yang sesuai itu pun perlu kepada kesesuaian pada hakim-hakim yang menjalankan tugas.
Tak apa, rujuk dulu. Andai kata mahkamah buat keputusan jatuh talak, rujuk awal itulah yang menyelamatkan keadaan. Yang menyelamatkan keadaan. Tapi sekiranya dah rujuk ni, lepas daftar pergi pejabat agama, rujuk. Dah rujuk, tiba-tiba tarikh mahkamah tu, mahkamah buat keputusan, contohnya tak jatuh talak. Macam mana dengan rujuk tu? Rujuk tu tak ada apa-apa kesan pun. Dia jadi lara, tak ada apa-apa kesan. Sebab rujuk dah pernah bercerai. Tak, rujuk tu nak menyelamatkan keadaan. Saya kalau panggil rujuk standby. Rujuk standby. Yelah, dah berbaik kan, apa salahnya kan? Jadi sebab itu jangan terlalu bergantung bila nak selesai. Jangan risau. Sebab itu yalah, saya pun akui, saya pun faham mungkin masyarakat tak memahami situasi ni. Kadang-kadang ambil masa sikitlah kan. Jadi tuan-tuan, yang ada lafaz talak di luar, nak failkan, nak sahkan lafaz talak tersebut, pergi rujuk. Lepas tu pergi rujuk, dan tarikh mahkamah tu kena datang. Kena datang. Dah rujuk tu jangan tak datang juga mahkamah. Itu pun satu penyakit juga tu. Dia dah rujuk, dah selesai kan. Dah selesai. Lepas tu 2-3 tahun lagi dia nak bercerai, contoh kan. Kamu pernah failkan pengesahan perceraian, sekarang ni kamu nak bercerai, kes tu dah disahkan ke? Kalau tengok rekod sistem ni, kes dibuang, pernah tak disahkan ni? Tak pernah, rupanya dia kena sahkan. Kena sahkan, walaupun dah rujuk ke, sahkan. Kadang-kadang pihak-pihak dia ambil ringan. Kita dah rujuk, ini surat rujuk. Itu bukan surat rujuk, itu borang rujuk, permohonan rujuk di pejabat agama. Itu kena faham tu kan. Kadang-kadang isu-isu ni lah yang kita kena bagi kefahaman kepada masyarakat. Baik, itu tentang keadaan talak soreh dan kinayah. Talak yang jelas dan juga kiasan. Ada apa-apa persoalan tuan-tuan tentang isu ni? InsyaAllah. Okey, kita masuk ke talak sunni bid'i dan bukan sunni dan bid'i. Apa dia sunni bid'i dan bukan sunni bid'i? Baik. Perempuan yang dicerai akan berada dalam satu daripada 3 keadaan. Ketika perempuan itu, isteri itu diceraikan, dia dalam 3 keadaan. Apa dia? Yang pertama, bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya. Lagi dalam tempoh tersebut, talak dalam keadaan ini dinamakan talak sunni. Mana-mana suami yang hendak menceraikan isteri ataupun persetujuan dua-dua pihak yang nak membuat permohonan perceraian, pastikan isteri itu dalam keadaan suci, tidak datang haid. Tidak datang haid, tidak mengandung, dan suci yang tak disetubuhi. Kalau tidak, hukumnya haram. Tunggu bagi clear dulu. Memang hukumnya haram. Sebab dia akan memanjangkan tempoh iddah. Iddah tertentu bagi si isteri yang diceraikan, isteri yang kitaran haidnya ada lagi, dia 3 kali suci. Kalau isteri yang dia mengandung, kena tunggu isteri itu bersalin ataupun keguguran. Na'udzubillah lah. Keguguran ataupun dia bersalin, keluar je kepala anak tu, habis iddah dia.
Dan isteri yang kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Itu iddah isteri keadaan dia. Yang isteri itu 3 kali suci, tuan-tuan, itulah tanggungjawab suami itu masih lagi menanggung nafkah kepada isteri yang diceraikan tu. Namanya apa? Nafkah iddah. Nafkah tempoh dia menghitung hari. Iddah ni menghitung hari sebelum dia dilepaskan sebenar-benarnya. Dalam tempoh itu dia tidak boleh berkahwin dengan orang lain. Dia tidak boleh ada cita-cita angan-angan berkahwin dengan orang lain. Walaupun kau dah bercerai, si pihak isteri tu kena pekakkan telinga dulu. Walaupun ada perasaan ke apa, buat tak tahu je dulu. Tapi tak tahulah, itu bergantung kepada si isteri. Jadi dalam tempoh itu dia kena tanggung juga masih nafkah isteri. Tak kiralah isteri tu baik ke, isteri tu jahat ke, ya. Minta maaf lah saya cakap di sini kan. Kita suami isteri tu pernah hidup bersama, tidur bersama, ya. Jadi apa yang dia telah pernah berkhidmat untuk suaminya itu dan juga dalam keluarga itu, kita berilah keperluan dia sebelum habis iddah dia. Dah habis iddah, dah bukan tanggungjawab suami itu sepenuhnya. Kalau isteri itu dalam keadaan mengandung, sepanjang 9 bulan itulah dia kena tanggung nafkah iddah tu. Sebab tu kena fikir betul-betul pada pasangan yang nak bercerai. Dah bersalin, kalau 9 bulan. Kalau contohlah dia ceraikan isteri dia, kandungan dia 7 bulan, tunggu lagi 3 bulan, itulah iddah dia. Ataupun dia dah keguguran, ataupun mungkin anak tu terpaksa dikeluarkan sebab meninggal, kan. Baik. Hukumnya adalah harus dan jatuh talaknya. Talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 atau talak 3 serentak. Ini dalam pengajian dalam kitab ni lah, tuan-tuan, ya. Kalau di mahkamah syariah akan memberikan lafaz talak 1 sahaja, walaupun pernah bercerai kali pertama, pernah bercerai kali kedua. Bercerai kali ketiga, kena lafazkan talak 1 sahaja. Sebab pernah bercerai yang pertama 1, pernah bercerai yang kedua 1 jadi 2, pernah bercerai yang kali ketiga talak 1, jumlahnya 3. Jangan 1 yang talak kedua ceraikan kau talak 2, nanti jumlahnya jadi 3. Kena faham matematik ni juga. Jadi apa yang pihak mahkamah bagikan lafaz talak itu, bagi lafaz talak itu kena faham betul-betul, ikut je apa yang diarahkan, baca lafaz tersebut. Saya yang trauma sikit ni, tuan-tuan, kalau dia suami ni tak tahu membaca. Saya lah kena baca, kan. Trauma juga tu, kan. Kalau macam tu, tuan-tuan, adalah bukanlah kita nak cakap yang tak baik, kan. Tapi kadang-kadang kita tak jangka benda ni berlaku. Pastikan si suami tu kena celik huruf. Celik boleh membaca. Kalau tak boleh membaca, payah juga ujian kat pegawai mahkamah juga, kan. Paksalah bahawa saya, okey, sebut nama kamu, si suami, dengan ini menceraikan isteri saya, sebut cepat-cepat nama isteri kamu.
tak buat pasal tuan-tuan. Istighfar banyak-banyak. Saya pun istighfar banyak-banyak juga tuan-tuan, pengalaman-pengalaman macam ni. Kadang sebutnya ni Allah, macam kadang tak ada alasan yang munasabah pun, dia tak ada yang kronik betul pun. Cuma bila ada muda-muda tu yang kita rasa macam kita nak bantu pun kita sedih tuan-tuan, sedih. Okay. Jadi tuan-tuan, kalau hukumnya adalah harus, kalau terpaksa, contohnya dah berlaku pecah belah, dah berlaku masalah tu tak boleh diselesaikan, barulah kiranya harus bercerai. Hukumnya harus. Jangan saja-saja masalah sikit nak bercerai, masalah sikit nak bercerai. Kadang-kadang masalah bab makanan je tuan-tuan. Kadang ini tapi kes di luar mahkamah lah kan, bukan lafaz di depan hakim. Kenapa kamu nak, apa lafaz kamu nak, apa lafaz kamu kepada isteri kamu ni, lafaz talak kamu ni? Kalau awak makan Maggi, jatuh talak. Bayangkan tuan-tuan, Maggi, saya suka Maggi tuan-tuan. Sedap tu. Kalau 4 bulan tak makan tuan-tuan, nikmat kan. Sekali si isteri beli murtabak Maggi, dia pun beli, ada Maggi dalam ni. Isterinya baru teringat, abang minggu lepas ada cakap Maggi jangan makan kan. Ni macam mana ni bang? Terpaksalah menyusahkan diri sendiri pergi mahkamah syariah untuk disahkan. Lepas tu dia rujuklah proses yang saya beritahu tadi tu kan. Jadi tuan-tuan, jika terpaksa keadaan tertentu, dah tak boleh, tak ada penyelesaian masalah-masalah untuk diselesaikan, barulah diharuskan untuk melafazkan talak. Dan talak sunni ni tuan-tuan, pastikan isteri dalam keadaan suci, isteri dalam keadaan tidak datang haid. Sebab itu tuan-tuan, di Selangor sahaja tuan-tuan, satu-satunya di Selangor ada pendaftaran cerai, permohonan perceraian secara fast track. Fast track ni tuan-tuan, pihak-pihak suami isteri nak bercerai, dan kami akan bertanya kepada pihak-pihak si isteri ni suci ke tak suci, datang haid ke, mengandung ke. Dalam tempoh suci yang sekarang ini, kamu pihak-pihak ada bersama ke? Kalau tiga-tiga tu tak ada tuan-tuan, clear, boleh daftar permohonan perceraian. Jangan selindung. Jangan berselindung perkara ini. Jangan buat main-main tuan-tuan. Pernah jadi beberapa kes, dia sebenarnya hari ni dia mohon, malam tadi tu dia bersama. Dia tak bagi tahu mahkamah, tak bagi tahu di kaunter ke apa kan. Kita takkanlah kita nak paksa iya ke tidak. Kita terima apa yang zahir dia bagi tahu je. Kalau betul, dia betul lah. Kalau tak betul, sebulan kemudian tuan-tuan, dia mengandung. Macam mana tuan-tuan? Macam mana keadaan begitu yang tak diambil perhatian oleh pihak-pihak suami isteri? Benda ni penting, perkara yang perlu diambil berat supaya pihak-pihak tahu, terutamanya isteri tu dia tahu. Macam saya ada baru satu ni tuan-tuan, dia ada, yalah, orang nak bercerai ni adalah masalah dia kan. Kalau tak ada masalah, tak datang mahkamah ni kan. Lepas tu agak suami ni setuju ke? Setuju. Dia kata baru-baru ni dia cakap malam tadi dia cakap dengan saya, setuju. Okey, kalau macam tu besok kamu datang fast track lah. Kamu suci tak? Dia baru bagi tahu, saya baru cek pagi tadi,
saya baru mengandung, saya dapat tahu mengandung. Dia ujian test kit tu lah, kan? Test kit, test air kencing tu. Jadi nak mohon fast track tak boleh lah, ya? Tunggu anak itu lahir ataupun isteri itu bersalin. Walaupun begitu, sunat bagi suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau dua dalam satu tempoh suci, tidak datang haid, supaya suami boleh rujuk kepada isterinya apabila berasa menyesal. 3 kali suci itulah tuan-tuan, ataupun 3 bulan itulah. 3 bulan bagi orang yang putus haid, tuan-tuan, 3 kali suci tu adalah tempoh untuk si suami dan isteri tu bincang. Mungkin si suami tu merasa menyesal, kenapa ni aku asyik teringatkan dia, kan? Okay. Apa, wangi ke busuk ke, dia bersama dia bersama dengan kita, kan? Itulah yang nikmat ataupun hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang beriman ini, tuan-tuan, supaya dia tahu talak ni bukan penyelesaian. Talak satu penyelesaian? Tak juga, tuan-tuan. Lihatlah kes-kes tertentu yang mungkin tuan-tuan boleh ikuti di media-media, kan? Macam golongan VIP ke, golongan artis ke, golongan yang ada berpangkat ke, tuan-tuan, kan? Dah bercerai, apa masalah selepas perceraian, tuan-tuan? Rebut anak. Lepas tu harta sepencarian, nafkah iddah, muta'ah. Kenapa saya sebut nafkah iddah dan muta'ah? Kalau dah berbincang di luar mahkamah, terbuka hati, ikut kemampuan apa yang dibincangkan itu, jalankan, kan? Ini si suami buat tak tahu, minta maaf lah, tuan-tuan, bukan kat sini, tempat lain. Sini baik-baik, insya-Allah saya doakan, kita doa bersama. Jadi tuan-tuan, dah si isteri tu menunggu, bila aku punya bahagian tak ada. Dia dah mulalah berkira-kira dah. Dulu masa bercinta dulu, tak apa, saya faham, kan? Dah ada salah faham, dah ada perselisihan faham, tuan-tuan. Dia dah bercerai, lagi-lagi lah dah bercerai, tuan-tuan. Adalah dia akan tuntut yang dia rasa hak dia, Sebab itu, tuan-tuan, hikmahnya ada iddah ni supaya boleh rujuk, boleh berbincang kembali, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak tu ada 2. Talak yang boleh dirujuk itu ada 2. Maka macam mana kamu ambil dengan cara yang baik dan lepaskan dengan cara yang baik. Kalau di Malaysia ni, tuan-tuan, sistemnya mana? Di mahkamah syariah. Jangan lafaz sesuka hati. Takut nanti menyesal, tuan-tuan. Menyesal. Walaupun kita suami tuan punya talak, jangan sesuka kita. Sesuka kita ni siapa, peringatan buat saya juga, ada masalah, dengan isteri, kan? Kita nak faham dia, tuan-tuan. Kita nak faham, isteri kita, isteri tuan-tuan, kan? Kadang-kadang ada yang dia ada sifat merajuk dia. Aku dah lah penat balik kerja semua, kan? Kau pula buat macam ni, bagilah seteguk air ke, duduk bincang, kan? Itu situasi biasalah tu, tuan-tuan, supaya baru ada masalah sikit macam tu, dah setengah, si suami lah, dia melafazkan talak, lepas tu rasa menyesal. Tu bila dia cakap rujuk, boleh rujuk macam mana ke? Kalau berurusan dengan saya, pasal rujuk sekejap, saya nak selesaikan dulu fail cerai ni dulu, nanti saya ceritakan.
Bila satu-satu, insya-Allah, supaya kita faham peringkat-peringkat mana yang kita boleh buat, kita akan bagi caranya macam mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Shadaqallahul azim. Surah At-Talaq ayat 1. Yang bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, manusia yang pertama Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada siapa? Nabi, dan sampaikan kepada umatnya. Ketika itu para sahabat semua, nanti para sahabat akan sebarkan kepada generasi yang seterusnya. Generasi seterusnya akan berterus sampailah kita dapat ilmu hari ini, tuan-tuan. Hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah, dalam keadaan dia suci. Katalah dia bercerai hari ini, besok dia datang haid, itu kira suci yang benar. Apa maksud suci? Nak mensucikan rahimnya, tuan-tuan. Nak mensucikan rahimnya. Katalah hari ini dia bercerai, hari ini dia bercerai, besok dia datang haid. Itu suci pertama. Biasanya normal 7 hari, 8 hari macam tu kan. Dia mandi, nanti tiba satu ketika yang akan datang, dia datang haid lagi. Itu suci yang kedua. Okey? Dia iddah, datang haid, lepas tu dia suci, mandi wajib, sampai keadaan kitaran haid dia, haid yang ketiga. Itu masuk dia haid yang ketiga, tuan-tuan, dah tak boleh rujuk. Supaya apa? Suami boleh rujuk kepada isterinya dalam tempoh iddah tu. Itu kalau iddah isteri yang kitaran haidnya masih ada. Kalau kitaran haidnya dah putus, kena 3 bulan itulah dia kena iddah, supaya suaminya juga boleh rujuk kepadanya. Memulakan iddahnya bermaksud waktu suci daripada haid. Waktu suci daripada haid, hal ini adalah kerana semasa haid tidak dikira sebagai tempoh iddah. Contohnya hari ini, tapi biasanya kes ni banyak berlaku di luar mahkamah. Kalau depan mahkamah, hakim dapat tahu si isteri tu datang haid, mahkamah akan tangguhkan supaya selesaikan dulu haid dia tu. Haid dia tu. Kena selesaikan, mandi wajib, dan jangan bersama. Barulah dia datang ke mahkamah, tarikh yang ditetapkan untuk suami melafazkan talak. Kalau katalah hari ini dia bercerai, si suami tu melafazkan cerai, tapi isteri tu dalam keadaan haid, keadaan isteri tu haid, tengah uzur, tengah datang bulan, macam mana? Pada hari itu tak dikira suci yang pertama, tuan-tuan. Dia kena bersihkan diri dia dulu, dia kena habiskan haid dia dulu, mandi wajib, suci tu kan. Tu suci yang pertama tu, sampailah dia datang haid tu, tuan-tuan. Okey. Barulah dikira yang pertama. Suci yang pertama. Dia jadi memanjangkan tempoh iddah lah. Tu yang pandai-pandai. Tak apa, tuan-tuan. Ini bukan kat sini ya. Ini je umum lah okay. Pandai-pandai dah lafazkan. Kalau panjang tempoh iddah tu, panjanglah dia kena tanggung nafkah iddah isteri dia. Situ maksud dia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tuan-tuan, akan kemampuan kita sebagai hamba-Nya. Kita nak tanggung isteri kita macam mana, kita nak tanggung isteri yang diceraikan macam mana melalui nafkah iddah. Supaya kita ni berfikir,
La'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Oleh yang demikian itulah setiap ayat-ayat Allah ini diturunkan kepada kamu ini supaya apa? Kamu dapat mengambil pengajaran daripadanya dan juga kamu dapat berfikir tentangnya. Tentang hukum hakam. Ayat-ayat apa sahajalah, termasuklah yang berkaitan dengan talak. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau macam tadi dia ceraikan isteri dalam keadaan haid, kena tunggu seolah-olah isteri yang diceraikan dalam keadaan haid ketika itu tuan-tuan seolah-olah macam 4 kali suci. Perasan tak? Tapi yang haid yang ketika dia cerai ketika dia haid tu tuan-tuan, itu tak dikira suci yang pertama. Sebab itu saya kata di awal tadi tu, yang sebentar tadi tu saya cakap, katalah hari ni bercerai, dia suci, tu suci pertama lah tu, dia bercerai, besok dia haid, itu lingkungan suci yang pertama. Walaupun bezanya sehari, walaupun besoknya dia datang haid. Kalau mengandung, mengandunglah sampai anak tu sampai apa? Bersalinlah si isteri tu, tanggunglah. Kalau baru tahu 3 minggu, ambil 3, tunggu 9 bulan 10 hari tu, itulah nafkah iddah. Untuk tanggung si isteri tu yang diceraikannya. Tu yang kadang-kadang sebab apa? Isteri tu dah mengandungkan anak dia, dah bersusah payah mengalami sebagai seorang ibu yang mengandung, kita kena fikirkan keadaan-keadaan tersebut, ya. Baik, tadi talak sunni, talak yang dalam keadaan suci. Okey. Yang kedua, dalam perbincangan ini tuan-tuan, dalam keadaan haid atau nifas, ataupun dia dalam suci tetapi telah disetubuhi oleh suaminya, talak dalam keadaan ini dinamakan talak bid'i. Okey, saya rasa nanti sampai sinilah kita bincangkan. Okey. Kalau si suami itu menceraikan isteri dia, sama ada di luar mahkamah ataupun dengan kebenaran mahkamah. Kenapa dengan kebenaran mahkamah? Dia tak bagi tahu mahkamah. Semata-mata nak puaskan hati sendiri, nak bercerai. Lalas nanti tanggung diri sendiri kalau mengandung. Kalau si suami itu menceraikan isterinya itu dalam keadaan haid ataupun nifas, ataupun dia suci tapi dia telah disetubuhi, dia suci telah disetubuhi, maka itu dinamakan talak bid'i. Talak bid'i ni talak yang boleh memanjangkan tempoh iddah dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah menetapkan si isteri tu nak bercerai tu, pastikan isteri kamu tu suci, supaya dalam tempoh iddah tu 3 kali suci ni kamu dapat menanggung nafkah iddahnya dengan keperluan kamu, dengan kemampuan kamu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni yang maha mengetahui, bagi hikmahnya kepada kamu demikian, supaya kamu mampu menanggungnya walaupun dalam tempoh iddah dia. Ini kamu pandai-pandai, dia datang haid, lepas tu kamu lafazkan talak, itu yang jadi panjanglah kamu menanggung nafkah iddah dia, ataupun kamu setubuhi dia. Jadi nak tunggu iddah dia, haid dia tu yang pertama tu, kena bagi suci, tu yang jadi boleh panjang iddah dia juga.
Ya. Jadi mana-mana isteri yang datang haid ataupun suci yang disetubuhi dinamakan talak bid'i. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Ya. Peringatan untuk kita tuan-tuan ya, termasuklah yang berkata ini. Haram dan berdosa kepada suami, bukan kepada isteri. Kepada suami yang melafazkan talak sekiranya mengetahui si isteri itu datang haid ataupun suci yang disetubuhi. Kalau si suami tahu, si suami tak tahu, isteri itu tahu, dia tak bagi tahu, dialah yang kena tanggung. Hakim tak nak tanggung apa-apa. Hakim tahu secara, bagi tahu terus terang, supaya tak memudaratkan diri sendiri. Memanglah semua orang nak cepat. Siapa tak nak cepat? Saya pun nak cepat tuan-tuan. Tapi bila keadaan-keadaan tertentu ni tuan-tuan, kita kena banyak belajar bersabar. Urusan-urusan manusia ni bukannya semuanya sempurna. Ada kekurangan, ada dia punya silap-silap dia kan. Itulah kita manusia. Tak kiralah yang alim ke, yang kurang alim ke, Jadi ada kekurangan tertentu. Saya pun ada kekurangan saya kan. Jadi kita kena, bila berurusan mana-manalah di mahkamah syariah ke tuan-tuan, di pejabat tanah ke, di pejabat agama ke, di pejabat bekalan air ke kan, dah tak tahan sabar ni, kenapa saya kena bayar bil tinggi ni? Sabar, tenang, suruh ikut queue, insyaAllah adalah penerangan dan penyelesaiannya yang diberikan. Hukumnya haram dan berdosa dan jatuh talaknya kerana bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan. Talak yang disyariatkan, pastikan isteri dalam keadaan suci yang tak disetubuhi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 1 yang dinyatakan tadi. Dan dalam hal ini juga suami sunat rujuk semula kepada isterinya. Saya bacakan hadis ini, maksud dia tuan-tuan ya. Panjang hadis ni. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceraikan isterinya ketika haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab bertanyakan hal itu kepada Rasulullah. Anak Umar ni, Abdullah bin Umar ni, menceraikan isterinya ketika dalam haid. Lalu baginda bersabda, suruhlah dia rujuk. Nabi suruh rujuk semula kepada isterinya, jangan ceraikannya sehingga dia suci. Yang tadi tu jatuh talak ke tak jatuh talak? Jatuh talak. Sekiranya memenuhi rukun-rukun talak. Kalau kita faham kat sini, jatuh talak lah. Jangan ceraikannya sehingga dia suci, kemudian haid dan sudi lagi. Maknanya nak teruskan hidup semula sebagai suami isteri. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, teruskanlah. Dan jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Jangan bersetubuh. Nak bercerai, hari ni nak mohon fast track, malam tadi bersetubuh. Minta maaf lah saya cakap tuan-tuan, minta maaf. Alasannya apa? Buat kali yang terakhir. Tak ada kali terakhirnya punya tuan-tuan. Nak bercerai, pastikan rahim isteri itu suci daripada benih lelaki. Sebab dia nak sucikan rahim dia tu lagi tu, 3 kali suci yang akan datang ni tuan-tuan. Jangan
menyusahkan diri kita juga nak menanggung lebih nafkah iddah tu. Kalau nak bagi lebih apa salahnya? Tak. Syariatnya nafkah iddah tu 3 kali suci. Dan jangan menyusahkan si isteri yang diceraikan itu, takut-takut kalau dia mengandung. Itu lagi parah tuan-tuan. Inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri. Perintah siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan baca ayat tentang talak ni tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah, hampir 4 muka surat. Bermula daripada ayat wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Sampailah ayat yang terakhir itu, muka surat yang keempat tu, dia juzuk 2 tuan-tuan. Juzuk 2 dia Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ataupun memberitahu, berfirman tentang isteri yang kematian suaminya. Walladzina yutawaffawna minhum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna min ma'ruf. Sampailah walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Orang isteri-isteri yang diceraikan kena diberikan sagu hati yang sebaik-baiknya mengikut kemampuan. Haqqan 'alal muttaqin. Itulah sebenar-benar orang yang bertakwa menunaikan kewajipan dia. Jadi tuan-tuan bolehlah rujuk dalam juzuk yang kedua. Saya ayat ni saya kurang mengingat. Juzuk yang kedua tuan, dalam pertengahan juzuk kedua tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nantilah boleh baca, boleh rujuk tafsir. Okey, dan yang terakhir di sini tuan-tuan, saya untuk hari inilah hadis ini menjelaskan bahawa Abdullah bin Umar hendaklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehinggalah dia suci daripada haid. Ketika itu bolehlah dia menjatuhkan talak 1 jika mahu. Dalam keadaan ini tuan-tuan, Abdullah bin Umar ini hendaklah membiarkan, lepas dia rujuk tu, tadi dia cerai dalam keadaan isterinya dia haid, maka Nabi suruh rujuk. Kalau nak cerai, tunggu dia suci. Tunggu dia suci dulu, selesaikan haid dia dulu, suci, baru menceraikan jika dia mahu. Apabila isteri itu datang haid lagi dan telah suci, bolehlah dijatuhkan talak yang kedua sekiranya dia mahu. Apabila isteri suci daripada haid bagi kali yang ketiga, Abdullah bin Umar hendaklah berfikir. Tadi dia dah bercerai, rujuk balik, tunggu dia suci. Kalau dia nak bercerailah. Lepas tu dah bercerai, rasa menyesal pula. Tadi dah bercerai pertama, rujuklah balik. Lepas tu dia rujuk, rasa nak bercerai kali kedua pula, rasa tak kena juga kan. Dia nak bercerai kali kedua, pastikan dia suci. Dia datang haid. Kalau dia nak bercerai kali ketiga, Nabi kata apa tuan-tuan? Dan peringatan kepada kita, Abdullah bin Umar hendaklah berfikir. Ini kalau nak bercerai kali ketiga ni dah tak boleh rujuk dah tak boleh diplomasi dah. Kena fikir betul-betul. Sama ada ingin meneruskan perkahwinan selepas rujuk atau menjatuhkan talak yang ketiga itu yang mengakibatkan perkahwinan putus sama sekali ataupun dinamakan bain.
Bain ni terputus langsung perkahwinan yang tidak boleh dirujuk. Bain ada dua tuan-tuan. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra, bain dia tak boleh rujuk tapi boleh bernikah semula. Bain kubra tak boleh rujuk langsung, tu talak 3 tu. Macam mana keadaan bain sughra? Dia dah ceraikan isteri dia, kan? Dalam tempoh iddah ni dia tak rujuk langsung sampailah masuk iddah yang kali ketiga, tuan-tuan. Lingkungan yang ketiga tu, tuan-tuan. Dia tak rujuk juga. Sampailah dia dah habis haid, dia tak rujuk juga. Dah tak boleh rujuk lah, kan? Maka terputus. Maka kalau dia nak hidup bersama kembali, dia tak boleh rujuk, dia boleh nikah semua. Asalkan semasa perceraian tu si suami cakap hanya talak 1 ataupun 2. Ataupun talak 1 kali kedua. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, nanti akan dibincangkan pada yang akan datang ni, jangan terus talak 3. Mazhab Syafi'i, apa dia pendapat dia nanti kita bincangkan. Kalau talak 3 lah. Pengajarannya apa, tuan-tuan? Yang pandai-pandai yang pandai-pandai nak lafaz 3 sekali, kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi fikiran supaya berfikir. Siap ada edah lagi, tuan-tuan, kan? Untuk suami itu rujuk, kan? Weh, bahaya, tuan-tuan, Kadang-kadang kalau tengok cerita-cerita dekat TV ni, tuan-tuan, suka-suka. Ni yang pengarah-pengarah cerita ni kena belajar bab-bab ini juga, tuan-tuan. Dia bercerai ni di mahkamah syariah je, bukan dekat rumah, bukan dekat. Kalau bergaduh je, kan, ada lafaz talak. Kalau awak keluar pintu itu, kalau awak keluar daripada rumah ni, maka gugurlah talak 1. Jadi masyarakat pun faham kat situ, kan? Itu yang kalau bila tengok cerita-cerita saya dah tak minat lah. Kalau ada bahagian-bahagian scan macam ni, minta maaf. Memang dah tak seronok rasanya, kan? Dia bagi pengajaran kepada masyarakat, yelah ada yang baiknya lah, supaya tidak sewenang-wenangnya sebenarnya. Tapi kena didedahkan juga dalam masyarakat supaya perceraian tu yang harus dimohon dilakukan hanyalah ikut prosedur yang tertentu ataupun yang telah ditetapkan, supaya tak ada berlaku salah faham dalam setiap sesuatu urusan, Jadi apa-apa pun, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini. Ada lagi sikit sebenarnya, tapi 2 muka surat, tapi tak apalah, nanti akan datang, tuan-tuan, sebab haram talak bid'i. Nanti saya akan ulang balik sikit dan kita akan bincangkan semula secara ringkasnya nanti tentang talak sunni dan bid'i dan sebab haramnya talak bid'i ini, tuan-tuan, Jadi nasihat ataupun untuk diri saya, nasihat kita bersama, tuan-tuan, apa pun ada masalah di antara kita suami isteri ni, tuan-tuan, cuba cari jalan penyelesaian. Duduk bersama, jangan sekali-kali berpaling muka antara suami dan isteri. Tak nak komunikasi langsung. Kalau isteri tu tanya, tuan-tuan, sekurang-kurangnya jawablah. Awak ni macam mana, kan? Jangan menghangatkan lagi salah faham itu, kerana akan memudaratkan juga kehidupan suami isteri itu. Kalau ada penyelesaian boleh diselesaikan, kita cuba selesaikan.
Kalau tak ada penyelesaian, kita bagi ruang. Macam mana nak diselesaikan dan untuk kita menjernihkan keadaan dalam hubungan rumah tangga ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan membawa tanggungjawab ini yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada apa-apa persoalan tuan-tuan? Ya Ji. Kalau isteri minta cerai lelaki, bawa dia minta cerai, isteri minta cerai, kemudian membagi harta pencarian anak dapat suami. Harta sepencarian dapat pada suami. Pasal isteri minta cerai, isteri yang minta cerai, macam mana? Yang saya faham Tuan Haji, kalau isteri tu nak minta cerai, sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab yang dibenarkan, tak jadi masalah pun. Tentang harta sepencarian ini, kena kalau ada pertikaian, dia tak semesti tu namanya sepencarian. Kena ada pembahagian dua pihak ni. Okey. Kalau ada pertikaian tentang harta sepencarian yang diputuskan supaya bekas suami ni dapat, bekas isteri ni pun dapat, berurusan dengan pihak Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah dia tak semestinya dapat pada satu pihak je. Harta, apa maksud harta sepencarian? Harta yang diusahakan bersama suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Contohnya rumah. Si isteri beli rumah, contoh, si suami ni tambah cantik rumah. Tambah awning, anjung ke apa ke, tambah lagi setingkat, contoh. Buat lagi satu bilik. Itulah sepencarian dia. Ataupun kereta. Guna nama kereta, beli kereta guna nama suami, tapi yang bayarnya isteri. Ataupun guna nama isteri, bayarnya si suami. Dia ada jasa kepada harta tersebut. Tak semestinya seorang dia dapat. Sebab itu kalau ada pertikaian, oh ini aku punya, sebab kereta ni nama aku, dia tak sedar yang bayarnya siapa. Kena fikirkan juga. Sebab itu tuan-tuan, yang saya katakan tadi tu kan, perceraian ini satu penyelesaian? Tak, kan? Kalau boleh diharmonikan, didamaikan dengan sekali tuntutan-tuntutan selepas perceraian, itu yang paling molek sekali lah, yang paling cantik sekali. Tapi kalau pertikaian ini berlaku, silalah rujuk kepada pihak yang berkenaan. Harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah, hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Ya. Siapa nak macam anak juga tuan-tuan, ya. Siapa nak jaga, siapa nak melawat. Si isteri ni nak mohon cerai, saya tak nak bagi bapaknya tengok. Tak boleh. Itu bapak dia. Kan? Kalau si isteri jaga, sekurang-kurangnya si bapa tu boleh melawat. Kalau si bapa yang jaga, si ibu tu boleh melawat. Dia ada salah satu antara duanya. Kecuali lah kalau menyebabkan mudarat tu yang boleh membahayakan kepada anak itu. Contohnya penganiayaan, penderaan, ataupun minta maaf lah saya cakap tuan-tuan, kalau ada kecederaan dari segi seksual, benda tu perlu
siasat betul-betul supaya adakah telah menggugurkan hak terhadap penjagaan ataupun melawat anak. Tapi secara asasnya tuan-tuan, kalau si ibu tu yang jaga, si bapa tu boleh melawat. Kalau si bapa tu yang jaga, si ibu tu boleh melawat. Dia ada check and balance lah untuk dia sama rata.